Golongan yang kedua kata tak boleh langsung. Sebab apa? Ini hak masyarakat. Jadi kita kena tanya orang, apa boleh kau tanya seluruh manusia dalam dunia? Kalau tidak seluruh manusia pun nak tanya semua orang Islam, boleh? Tak mungkin. Bila tak mungkin, tak boleh. Kecuali kandungan itu akan memudaratkan si ibu, ataupun memang bahaya. Kandungan itu memang tidak baik lah. Jadi gila kau, jadi apa, itu lain cerita. Anak gugur tu tak lain. Kalau tidak, ataupun sebelum itu lagi nak melakukan azal, doktor kata ni hak pandai-pandai, dia kata kalau kamu, darah kamu ni tidak berapa sesuai dengan darah isteri kamu, kalau lekat anak, bagaimana hak lepas-lepas dah, jadi anak tu jadi lemah, jadi cacat, katakanlah jadi begitu. Sudah terbukti dah beberapa orang ada anak dia sebelum pada tu. Kemudian doktor kata lagu tu memang lagu tu. Kalau dia melakukan azal dalam keadaan ini, mengikut golongan yang kedua pun tak apa. Sebab apa? Hak masyarakat nak agak dia, hak cacat. Hak menjadi beban kepada masyarakat pula. Kalau sudah tahu dah, akan jadi lagu ni. Tak sah. Jadi tidak dikehendaki, tidak berguna untuk masyarakat. Sebab itu kata dia tak apa. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga kata dia kalau dengan izin isteri boleh. Sebab apa? Anak ini bukan hak suami saja, hak isteri juga. Bukan suami saja nak anak atau tak saya anak, sebaliknya. Begitu isteri pun boleh jadi juga, dia nak anak atau dia tak saya anak. Boleh. Jadi kena bincang antara suami isteri. Itu pendapat yang ketiga. Lepas pada tu tak ada makruh, tak ada apa, boleh. Yang keempat, ni hak Imam Nawawi sebut. Pendapat Imam Nawawi, dia kata makruh. Melakukan begitu. Jadi hadis-hadis ini juga menjadi asas kepada ulama-ulama kemudian dalam menentukan hukum menggugurkan anak dan hukum merancang keluarga anak-anak daripada hadis-hadis ini. Inilah asas dia. Bagi orang yang kata tak boleh langsung, tak boleh. Kecuali hak tadi. Kalau dalam keadaan tadi semua kata boleh. Misalnya perempuan itu dirogol, lalu lekat perut mana lagu mana? Nak perah pula. Hak bapak yang tidak bertanggungjawab tu tak tahu ke mana dah. Katakanlah bukan dia berzina, dengan sukarela dia tidak dirogol, katakanlah. Macam mana dalam keadaan itu? Ataupun tadi ada penyakit gila kau, ataupun kusta kau dan seumpamanya yang boleh melarat, penyakit jenis keturunan, itu pun boleh. Mengikut, boleh dikatakan semualah. Semua mengatakan boleh. Cuma mengikut Imam Ghazali dan setengah-setengah orang, dia mengatakan kalau dengan maksud untuk cantik saja, semata-mata untuk jaga kesihatan saja, tak apa juga. Tetapi ramai ulama kata tak boleh kalau semata-mata untuk tu, untuk dia bersukan, kalau kita kata untuk dia nak selesa lah, tak boleh. Apalagi kalau dia melakukan begitu, merancang tu kerana takut, tak boleh makan, kerana takut tak boleh makan, lagilah tak boleh. Kerana takut tak sempurna pengajian dia. Tetapi mengikut golongan yang pertama, kalau lagu tu masih boleh. Tetapi pada lah molek tak sah lah. Tak sah merancang-rancang tu. Kecuali kalau memudaratkan, membahayakan. Kalau tidak, tak sah. Sebab apa? Itu semua adalah rezeki daripada Allah SWT untuk kita. Kita boleh rancang. Yang pertama kita tak sah, mungkin bolehlah, tak apalah kita ada. Yang kedua kita tak sah, setelah 5 tahun kita menikah, barulah kita nak anak, mungkin boleh kita buat lagu tu, boleh. Tetapi kita mana ketahu yang anak Allah SWT takdirkan kalau kita mengikut cara biasalah, kita tidak rancang. Hak mula-mula tahun yang pertama, mula-mula kita tahu hak itulah yang paling berguna, paling baik daripada benih kita, untuk kita dan juga untuk masyarakat, untuk manusia semuanya. Siapa dia tahu tu? Siapa dia tahu?
Tak ada siapa dia tahu waktu. Sebab itu tak boleh nak rancang. Mula-mula ke tengah ke hujung, kita tak tahu hak mana. Kita tak tahu hak mana yang paling baik. Tak tahu. Sebab itulah dalam Quran ada sebut aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Kamu tak tahu keturunan siapakah yang paling berguna kepada kamu. Tak tahu. Bila kita tidak tahu, dengan sebab itulah Nabi SAW berhubung dengan masalah rezeki ni kan. Rezeki ni dia suruh makan kalau nasi, kalau ataupun kalau makanan yang terakhir dia suruh makan, jangan tinggal. Sebab kita tidak tahu keberkatan yang Allah SWT letakkan dalam rezeki kita tu duduk pada hak mana. Sebab itu dia suruh pelicing. Hak ni dapat anak ni, apa nama ni, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dia sebut rezeki juga ni, rezeki juga. Hak makanan tu benarlah rezeki, semua orang tahu tu rezeki. Tetapi anak ni pun rezeki juga. Minta Tuhan jauhkan syaitan daripada kita, daripada anak kita yang Allah SWT berikan sebagai rezeki. Bila rezeki kita tidak tahu hak mana paling berguna kepada kita. Berkat duduk di mana kita tidak tahu. Kau duduk lekat tangan, kau kita buat, kita mudah-mudah buat, kita tidak tahu. Dengan sebab itu sebaik-baiknya tak usah. Kalaulah dalam keadaan biasalah, dalam keadaan sihat, tak ada apa-apa, semata-mata kerana apa nama ni, kekurangan duit sikit sebanyak, susah sikit, tak sepatutnya. Bahkan mengikut Syekh Shaltut, Syekhul Azhar dulu, dalam kitab dia Al-Islam Aqidah wa Syariah, dia kata sepatutnya menjadi tanggungjawab kerajaan menjaga, bukan maknanya suruh orang-orang miskin ni rancang keluarga dia, tetapi sebaliknya biar galakkan walaupun orang-orang miskin pun melahirkan anak, dan dia bagi bantuan, bagi galakkan kepada ibu-ibu bapa yang dapat melahirkan anak. Sebab apa? Anak ni hak masyarakat. Sebab itu kita tengok orang-orang yang cerdik ni tidak semestinya lahir daripada orang-orang yang kaya. Mereka bertugas ni ahli fikir, orang-orang cerdik pandai, tidak semuanya daripada orang-orang yang senang. Orang hak sesak sangat pun ada. Berguna kepada siapa apabila dia besar? Berguna kepada masyarakat, manusia semuanya. Tetapi kalau kerajaan tak jaga, dan dalam keadaan terbiar, tak cukup makan ke apa, kurang zat, pelajaran pun tak cukup, dia akan jadi sampah masyarakat. Yang akan jadi susah siapa? Kerajaan juga, kata dia. Sepatutnya kerajaan bagi bantuan kepada mereka ini, dia akan berguna kepada masyarakat, akan selesai masalah masyarakat. Itu bagus cara dia tu bagus. Tetapi setengah-setengah masyarakat, dia kata, setengah-setengah kerajaan tu dia kata, dia tekan atas hak sesak ni. Kebetulan banyak hak sesak ni yang anak raman, mudah beranak, kebetulan di mana-mana. Jadi dia nak tekan atas hak tu, nak rancang keluarga, ikat hak tu, ikat hak tu supaya tidak dapat anak. Jadi itu tak kena. Sepatutnya tak sah lakukan begitu. Bahkan hak Ibnu Hazm kata tu bagus sangat tu, hak masyarakat anak, hak masyarakat. Jadi oleh kerana hak masyarakat, yang jaga masyarakat siapa? Yang ambil berat tentang masyarakat? Kerajaan kena ambil berat, selain daripada ibu bapa. Jadi sebab apa? Sebabnya dalam Quran pun ada sebut, walaupun hak dia sebut tu berkenaan dengan orang yang bunuh anak hidup-hidup, qatiral ladzina qatalu auladahum safhan bighairi ilm wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Dalam ayat tu telah rugilah, Tuhan kata sesungguhnya telah rugi orang yang telah membunuh anak-anak mereka dengan kebodohan semata-mata, tanpa ilmu. Safahan, dengan kebodohan, bighairi ilm, tanpa ilmu. Mereka itu sesat dia kata, mereka tidak dapat petunjuk. Maknanya orang yang tak itu, kalau bunuh tak sah pun, walaupun tidaklah seberat itu, tapi termasuk dalam hak tu jugalah. Kalau maksudnya memang tak boleh, maksud Allah SWT sebenarnya memang tidak nak,
manusia ini dikurangkan ataupun dirancang dalam keadaan biasalah, dalam keadaan biasa, kalau termasuk dalam hak itu kehendak Allah SWT, maknanya rugi satu kita, bodoh kita tidak mengikut ilmu. Kalau berdasarkan ilmu ilmiah, tak ada bukti sebenarnya kalau beranak ramai ni jadi tidak sihat kau, tak serupa je. Beranak ramai ni jadi kurang rezeki kau, tidak, tak ada bukti. Dalam keadaan biasalah, dalam keadaan masyarakat sudah rosak tu lain cerita. Dan sesak, Tuhan kata sesak 4 perkara, wa ma kanu muhtadin, tidak dapat petunjuk, 5 perkara kena atas kita. Jadi takut-takut termasuk dalam hak tu. Dan 6 perkara, haramu ma razaqahumullah, mereka mengharamkan apa yang Allah nak berikan kepada mereka sebagai rezeki. Hak anak tu Tuhan nak beri sebagai rezeki, dia haramkan, dia halang, pandai-pandai dia. Mereka ini rugi dan bodoh. Sungguh pun kalau kita tengok seperti kita kata tadilah, mana kita tahu ya anak tu paling berguna kepada kita, hak mana kita tak tahu. Itu satu perkara. Yang keduanya, kalau kita duk rancang tu lama-lama, bukan nanti kita tua sampai satu peringkat putus. Kalau orang perempuan tidak nanti sampai ke situ, kadang-kadang tak boleh anak dah. Boleh sekat seorang ataupun 2 orang, lepas tu tak boleh, nak lagi pun tak boleh. Nak lagi mana? Ataupun kalau sudah boleh dah, tak ada besar, tak ada boleh tumpah apa-apa lah, kita kata mati. Ketika tu kita tak boleh nak dapat anak, kita nak lagi mana? Tidak bodoh ke tu? Sebab itulah bodoh. Betul tu dia kata tu, bighairi ilm, tanpa alasan ilmu. Kalau nak kira dari segi ilmu, tak ada bukti. Maknanya orang yang anak kau ramah kau susah, tidak. Bahkan Allah SWT kadang-kadang beri rezeki kau ramah, adalah cara rezeki dia. Rezeki itu bukan rezeki kita, rezeki budak tu, tapi melalui kita. Kita tak faham. Kita dah ingat rezeki ni hak kita belakang. Kita tidak tahu rezeki itu sebenarnya bukan untuk kita, tetapi melalui kita sahaja, untuk anak. Dengan sebab itu yang sebaik-baiknya tak usah lakukan. Dari segi ilmunya, puak-puak ni kata, dia kata kalau anak ramah tak cukup makan. Pasal apa? Nak fikir orang zaman dulu buat padi sekali setahun, tak ada lah dengan padi. Lepas tu dengan ada hak cerdik seorang ni, dengan ada hak cerdik seorang, dia boleh buat padi tu boleh 2 kali setahun, 3 kali setahun, 4 kali setahun, tak cukup lah ke mana? Misalnya kita kata dengan ada, dia kata kalau nak buat baju pun tak ada. Lah kalau buat dengan tangan, kalau buat dengan kilat, pandai tu mereka buat kilat pula. Hak cerdik, apa salahnya? Dengan sebab itu tak ada alasan untuk merancang tadi, tak ada alasan. Kecuali lah kalau memudaratkan, itu lain cerita. Kalau memudaratkan lain, membahayakan, mengancam nyawa, itu lain. Semua kata boleh kalau begitu. Nabi SAW kata, hak Allah SWT sudah takdirkan nak jadi, dia akan jadi juga. Kadang-kadang seseorang tu dia nak melakukan azal, dia berasa dia cabut. Kita kata ketika belum keluar lagi, rupanya air mani dia sudah keluar ada sikit-sikit, dia tidak sedar. Hak tu jadi dengan sebab tu. Tak boleh nak halal. Tetapi sebab zahir ni dia akan berlaku juga. Kalau kita rancang, dia akan berlaku rancang. Itu pun dengan takdir Allah SWT juga. Dengan takdir Allah SWT juga. Seterusnya Nabi SAW kata, kamu akan lakukan begini. Jadi sesoalannya Nabi SAW sudah tahu kamu akan lakukan gini ni, akan buat macam-macam cara. Dengan cara makan ubat lah, macam-macam. Tak sewi beranak, tak sewi dapat anak tu lah. Tak sewi dapat anak ni banyak sebab pula, macam-macam orang akan lakukan. Tetapi yang pastinya ialah hak dia rancang tu, tak dapat anak tu tak dapat. Hak mana ada datang muka bumi ni, dengan kehendak Allah SWT belaka.